Astaghfirullahalazim la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wal hayyul. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Allahumma salli salatan kamilah sallim salatan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. فرج الكرب وكبد الحباب شهد النبي الرحيم وحسن الخواتم يستسقى غمام وجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل محلول لك. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada sahabat-sahabat semua yang mana mengikuti Abu Ubaidah Penakluk Parsi. So ada tak sahabat-sahabat yang boleh ikut sama-sama Radatul Muhibbin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, insya-Allah. So kita sambung Abu Ubaidah ni Penakluk Parsi bab yang ke-11. Semalam kita baca bagaimana orang Quraisy dapat dikalahkan oleh tentera muslimin yang diketuai oleh Rasulullah SAW, di mana Abu Jahal mati dibunuh, dan akhir sekali adalah pertempuran antara Abdullah dengan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, di mana Abdullah ini adalah ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan akhirnya Abdullah mati di tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi gitulah perjuangan demi kerana Allah dan Rasul. Mereka kuatkan iman, kuatkan hati, kuatkan keyakinan pada Allah SWT. Akhirnya walaupun berhadapan dengan ayah sendiri, terpaksalah dihadapinya. InsyaAllah. Zaitun Adam, Allahu Akbar. Kita teruskan macam sambungan daripada semalam. So pada malam itu Ubaidah Al-Jarrah tidak dapat melelakkan mata. Terlalu sukar baginya melupakan peristiwa siang tadi semasa beliau terpaksa membunuh ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad diiringi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Ubaidah Jarrah, bergembiralah kamu kerana Allah yang Maha mengetahui sudah menurunkan wahyunya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW lantas membacakan wahyu yang baru diterimanya. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasulullah, sekalipun orang itu bapa, anak-anak, saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Allah sudah meletakkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan semangat. Allah akan memasukkan mereka dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka bersyukur dengan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong agama Allah. Ketahuilah, penyokong agama Allah adalah orang yang berjaya. Masya Allah, hebatnya Abu Ubaidah ni. Sampai Allah datangkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana Allah ubati hati Ubaidah yang rasa tak dapat melupakan peristiwa dia terpaksa membunuh ayah dia kerana ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apabila dengar ayat suci itu dibacakan oleh Nabi Muhammad, serta-merta wajah Abu Ubaidah Al-Jarrah bertukar ceria. Kepedihan perasaannya itu tiba-tiba hilang seperti dibawa angin. Keesokan paginya, pihak muslimin sudah bersiap-siap mahu berangkat pulang ke Madinah. Timbul pula pertanyaan berkenaan harta rampasan di kalangan mereka. Siapa yang berhak menerima harta itu? Terjadi
pertelingkahan kecil antara mereka berkenaan pembahagian harta. Lalu Abu Ubaidah Jarrah meminta Nabi Muhammad sendiri memutuskan siapa sebenarnya berhak di atas harta rampasan itu. Cadangan Abu Ubaidah dipersetujui. Abu Ubaidah Jarrah yang lain datang beramai-ramai menemui Nabi Muhammad SAW bagi menyelesaikan masalah itu. Tetapi Nabi Muhammad menyuruh mengembalikan semua harta rampasan yang ada dibawa pulang dahulu. Yang ada itu bagi dibawa pulang dahulu. Beliau menyerahkan kepada Tuhan bagi menentukannya. Mereka semua akur. Nabi mengutuskan Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah menyampaikan berita gembira kemenangan pasukan muslimin kepada penduduk Madinah. Sementara beliau sendiri bersama para sahabat berangkat menuju ke Madinah pada keesokan harinya dengan membawa bersama tawanan harta rampasan perang yang diperolehi daripada pihak Quraisy. Keesokan harinya mereka berangkat pulang ke Madinah. Sekali lagi mereka merentas padang pasir sehinggalah tiba ke Shafra. Nabi Muhammad meminta pasukannya berhenti di sebuah bukit. Mereka heran. Lalu Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Kita akan membahagikan harta rampasan perang itu di sini," jawab Nabi Muhammad. Tidak bolehkah kita tunggu sehingga sampai di Madinah?" tanya Ali bin Abu Talib. "Allah sudah menentukan di sini tempatnya," jawab Nabi Muhammad. Mereka patuh di tempat itulah mereka berhenti, berehat dan kemudian barulah kesemua harta itu dibagikan. Nabi Muhammad sudah membagikan secara sama rata di kalangan tenteranya berperang maupun yang terbunuh. Mereka berpuas hati dengan kebijaksanaan beliau mengagihkan harta rampasan itu. Selepas semuanya selesai, mereka meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Apabila sampai di satu tempat bernama Usail, sekali lagi Nabi meminta mereka berhenti. Rasulullah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq membawa kesemua tawanan perang kepadanya. Pada masa itu Nabi Muhammad belum membuat peraturan sama ada tawanan itu dibunuh ataupun ditebus dijadikan budak suruhan. Antara tawanan itu ada 2 orang tawanan yang berbahaya yang paling keras menentang Islam. Mereka adalah Nazir bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka berdua selalu mengganggu dan mengancam kaum muslimin masa tinggal di Mekah. Kedua-dua tawanan itu berada dalam ketakutan dan menggigil apabila dihadapkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Yalah, bayangkan sebelum ni musuh dan sebelum ni musuh menentang, akhirnya mereka ditawan. Siapa yang tak takut kan? Jadi menggigil mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan supaya semua tawanan diberi layanan yang baik kecuali Nazir dan Uqbah. Mereka berdua tidak dapat dimaafkan kerana terlalu kejam kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad sudah memutuskan supaya Nazir dijatuhkan hukuman bunuh. Kemudian mereka meneruskan perjalanan hinggalah ke Iqra Zubiyah. Di situ Nabi Muhammad memerintah supaya Uqbah pula dibunuh. Ali bin Abi Talib ditugaskan bagi melaksanakan hukuman bunuh itu. Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah selamat sampai ke Madinah. Mereka masuki kota Madinah lalu berpecah kepada 2 haluan. Di tengah khalayak ramai, Abdullah mengumumkan berita kemenangan Rasulullah SAW dan angkatan tenteranya. Dia juga menyebut nama para pemimpin Quraisy yang berjaya ditiwaskan. Zaid juga melakukan perkara yang sama sambil menunggang unta Nabi. Menunggang unta Nabi Al-Qashwa. Kaum muslimin keluar beramai-ramai serta berkumpul meraihkan berita kemenangan itu. Keadaan jadi riuh dendah. Laungan Allahu Akbar bergema memenuhi kota Madinah. Dalam kegembiraan itu, orang Yahudi dan musyrik terpukul mendengar berita itu. Beberapa orang daripada golongan itu berusaha meyakinkan orang Islam yang berita itu tidak benar. Muhammad sudah terbunuh, begitu juga dengan para sahabat dan pengikutnya. Jangan percaya dengan berita yang disampaikan tu. Lihat, ini unta Muhammad. Sekiranya dia hidup, masakan Zaid menunggangnya pulang ke Madinah. Apa yang dikatakan Abdullah dan Zaid itu cuma palsu, khayalan semata-mata, kata Finsyah.
Demi Allah, kami berdua tidak menipu. Berita ini benar. Kamu orang Yahudi sememangnya tidak senang dengan kejayaan kami dikecapi. Hati kamu semua penuh dengan dendam dan benci. Teriak Zaid marah. Tomahan yang membuatkan dia naik berang. Orang Yahudi berterusan membuat tomahan, tetapi kata-kata mereka itu segera ditangkis. Malah orang Islam sedikit pun tidak mempercayai kata-kata mereka itu mustahil. Abdullah Zaid membawa berita palsu, sedangkan mereka berdua adalah orang yang taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari kemudian Nabi Muhammad pun bersamalah para pengikutnya tiba di Madinah. Ketibaan mereka sememangnya dinantikan. Kedengaran teriak orang ramai sebaik saja melihat rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di pintu kota Madinah. Terbayang-bayang Madinah ni. Nah, orang ramai pula mengerumuni beliau. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah mereka semasa menyambut anggota keluarga dan selamat pulang, sedangkan orang Yahudi hanya memerhati dari jauh. Begitulah kalau orang yang bukan Islam, orang Yahudi ni, dia walaupun dia dah aku janji, ikat perjanjian, tapi hati penuh dendam. Berita kekalahan pasukan Quraisy mengejutkan pasukan penduduk Mekah. Lebih-lebih lagi apabila mendapat tahu para pemimpin mereka tewas dan ramai menjadi tawanan Nabi Muhammad. Mereka malu dengan berita yang tidak diduga itu. Lalu lebih memalukan Abu Jahal dan Abdullah turut terbunuh. Abu Sufyan terkejut bercampur marah. Tidak disangka Abu Jahal pembesar serta pemimpin yang lain yang sudah tewas. Kedegilan Abu Jahal sudah mengundang padah. Dia mengetak bibirnya menahan marah. Kesedihan jelas melanda suasana di kota Mekah. Tetapi mereka mengambil kata sepakat tidak mahu berterusan meratapi kekalahan kerana bimbang menjadi bahan ejekan sekiranya diketahui oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Hari berlalu seperti biasa, namun orang Quraisy masih menahan kemarahan dan api dendam semakin membara dengan apa yang dialami. Mereka menunggu kesempatan supaya tawanan itu dapat ditebus kembali. Pihak Quraisy sudah menghantar wakil bertemu dengan Nabi bagi membincangkan penebusan ke semua tawanan, tetapi mereka tidak yakin Nabi Muhammad akan memberi mereka peluang. Lalu dicadangkan supaya wakil utusan mereka bertemu dulu dengan Abu Bakar kerana dia adalah salah seorang daripada kaum Quraisy yang lemah lembut menjadi kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa. Okey, jangan kalau yang ni share nanti boleh tengok lagi kan. Okey. Dia seorang Abu Bakar ni seorang yang terkenal lah, orang yang lemah lembut, tetapi mereka bimbang Umar Al-Khattab menyulitkan rancangan mereka. Umar terkenal dengan sikap tegas dan tidak mudah bertolak ansur dengan orang Quraisy. Pertemuan dengan Abu Bakar As-Siddiq diatur. Abu Bakar berjanji akan berusaha bincang dengan Nabi Muhammad berkenaan tawanan perang itu. Pihak Quraisy turut menghantar wakil bertemu dengan Umar Al-Khattab membincangkan perkara yang sama, tetapi Umar Al-Khattab hanya memandang mereka dengan curiga. Petang itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan beberapa sahabat lain pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi membincangkan perkara itu. Nabi Muhammad sendiri masih belum memutuskan apa yang perlu dilakukan oleh tawanan itu. Wahai Rasulullah, mereka itu masih keluarga kita. Ada antaranya ayah, abang, adik dan saudara kita. Berilah belas kasihan ataupun kita terima sahaja setahubusan itu daripada mereka. Semoga Allah menyelamatkan mereka daripada api neraka dengan izinnya. Kelak terbukalah hati mereka menerima agama ini. Abu Bakar Siddiq menyatakan pandangannya. Nabi Muhammad diam melihat keadaan itu. Maka Umar Al-Khattab pula berkata, Wahai Rasulullah, mereka semua adalah musuh Tuhan. Nanti siapa pula? Umar Abu Khattab, wahai Rasulullah, mereka semua adalah musuh Tuhan. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Penggal saja kepala mereka. Orang musyrik tidak boleh dipercayai. Hati mereka penuh dengki dan dendam. Saya bimbang sekiranya kita benarkan mereka ditebus, mereka memerangi kita semula, kata Umar Al-Khattab meluahkan pandangannya. Nabi Muhammad diam dan masih tidak berjawab.
Apalah tindakan Nabi seterusnya. Ada yang menyokong cadangan Umar Al-Khattab, tetapi ramai juga yang menyokong cadangan Abu Bakar As-Siddiq. Selepas mendengar pandangan daripada sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad meninggalkan mereka bagi berfikir sejenak. Beliau mahu memikirkan secara teliti kedua-dua pendapat itu. Tambahan pula, ada yang menyokong pendapat Abu Bakar dan ada pula yang menyokong pendapat Umar. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad kembali keluar menemui sahabat-sahabatnya. Selepas diteliti kedua-dua pandangan tadi, saya memutuskan kesemua tawanan itu ditebus dengan nilai 1,000 hingga 4,000 dirham bagi setiap orang. Bagi yang tidak mampu menebus, saya bebaskan, kata Nabi Muhammad. Kemudian beliau beredar tanpa sempat sahabat-sahabat lain bertanya. Umar Khattab tidak puas hati dengan keputusan itu. Dia dapat merasakan orang Quraisy akan memerangi mereka semula dan membalas dendam. Dia terkilan dengan cadangan Abu Bakar As-Siddiq supaya tawanan itu dibenarkan ditebus. Mungkin ada hikmahnya di sebalik keputusan Rasulullah itu, pujuk Abu Ubaidah Jarrah. Abu Bakar hanya mencadangkan, tetapi keputusan terletak di tangan Rasulullah. Pasti ada hikmah di sebalik keputusan Rasulullah SAW itu. Orang Quraisy itu hanya bermuka-muka. Kamu lihatlah nanti, saya yakin mereka membalas dendam kepada kita. Hati mereka ni keras, tak mungkin dapat menerima agama Islam. Lagi satu, saya tidak yakin dengan Abu Azza. Dia dibebaskan tanpa membayar wang tebusan, sedangkan dia antara orang yang selalu mengancam dan mempersendakan kaum muslimin semasa di Mekah dahulu, kata Umar Al-Khattab. Jadi Umar pun masih rasa jugalah, terkilan juga, rasa tak puas hati sebab Nabi lepaskan tawanan tu dengan bayar wang tebusan, dan siapa yang tak mampu dibebaskan begitu saja. Perkara itu diputuskan oleh Rasulullah. Kamu boleh meluahkan rasa hati tetapi tidak boleh menentang keputusan Rasulullah, kata Abu Ubaidah Jarrah. Maka menjedari kesilapannya, dia tidak membantah lagi. Kemudian semuanya bersurai. Sejurus berita itu disampaikan, datanglah orang Quraisy menebus semua tawanan perang. Malangnya pembebas itu sedikit pun tidak membuka mata dan hati orang Quraisy. Malangnya pembebasan itu sedikit pun tidak membuka mata hati orang Quraisy. Betapa perhatian dan timah rasa pemimpin seperti Nabi Muhammad sanggup membebaskan musuh-musuhnya dengan nilai yang tidak seberapa, dan ada juga yang dibebaskan tanpa bayaran. Ialah bila Allah tak buka pintu hati, tak nampak, Allah gelapkan hati, Allah tutup, ada mata tapi tutup penglihatan, ada telinga tapi tak dapat mendengar. Begitulah, mereka tak nampak dari situ kebaikan di situ. Masih lagi Allah tak buka lagi hati mereka, dan mereka anggap itu sebagai satu biasa je, kan. Dia tak nampak akan betapa baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan tebusan yang tak seberapa dan yang tak ada kemampuan dilepaskan begitu saja, kan. Jadi besok kita sambung lagi. Sekarang dah hampir pukul 7. Besok kita sambung lagi api dendam tiba di Madinah. Api dendam ni, kan, macam mana pula. Waalaikumsalam Zainal Osman. Terima kasih yang live sama Umi. So esok kita baca lagi tentang api dendam tiba di Madinah. Umi baca sikit ni. Sejak kekalahan orang Quraisy dalam medan perang, kehidupan mereka tidak setenang dulu. Ditambah lagi dengan peristiwa Sawik, di mana hasil perdagangan mereka dirampas oleh Zaid bin Haris semasa menuju ke Syam melalui jalan Iraq. Ini menambahkan ingatan mereka kepada masa-masa perang Badar, dan keinginan membalas dendam semakin berkubar-kubar. Orang Quraisy ni tak puas hati, malu kan, sebab mereka bawa angkatan yang ramai, hampir lebih daripada 1,000 orang, sedangkan sebelum tu mereka tertawakan tengok orang muslimin tak sampai 300 orang. Lepas tu tak ada senjata pula tu, kan. Tapi mereka malu sebab mereka tewas. Dah rasa dendam lah, kan, orang dah kalah ni, macam tu lah. Jadi dia sifat dendam ni memang tak boleh kita simpan, maksudnya tak boleh ada dalam hati seseorang. Dendam, benci, yang negatif-negatif tu akan mengotori hati kita. Jadi sebagai orang Islam, kita kena jaga hati kita supaya hati kita tidak ada perasaan-perasaan
yang negatif tu. Sebab kalau kita biar dari sehari-hari tu dia akan bertumpuk hitam. Lama-lama akan datang kekeruhan dalam hati kita, menyebabkan hati kita jadi keras, hati kita jadi jadi penuh dengan sifat-sifat yang negatif lah. Jadi bila Rasulullah kata bila dalam seketul daging ni, bila busuk daging tu, maka seluruh tubuh manusia tu jadi busuk, jadi jadi hitam. Maksudnya penuh dengan negatif. Jadi penuh dengan perasaan marah, dengki, kianat, hasad, macam tu je lah. Begitulah dengan orang-orang Quraisy ni. Orang Quraisy ni, mereka simpan perasaan dendam tu, rasa marah tu, berkobar semakin hari semakin berkobar-kobar. Lalu kata sepakat diambil oleh Abu Sufyan serta pembesar-besar Mekah menjual barang dagangan mereka bagi membaiki angkatan perang, dan serta memperlengkapkan senjata bagi memerangi Nabi Muhammad dan pihak muslimin. Abu Sufyan juga sudah bernazar akan membotakkan kepalanya sekiranya dia berjaya menewaskan pasukan muslimin. Dia berusaha mengumpulkan orang Quraisy bagi membalas dendam atas kekalahan mereka. Ini termasuklah tawanan yang dibebaskan. Antaranya Abu Azza sudah dimaafkan oleh Nabi Muhammad semasa menjadi tawanan perang Badar. Malah dia juga berjaya mengumpul lebih ramai pengikutnya bagi menyertai pasukan perang Quraisy. Sudah setahun perang Badar berlalu, api dendam mereka tidak dapat dibendung lagi. Rancangan yang sudah diatur dilakukan, mesyuarat tergempar diadakan. Dalam mesyuarat itu, ada di antara mereka mencadangkan supaya kaum wanita turut menjadi orang bagi merangsang turut serta bagi merangsangkan semangat kaum lelaki semasa bertempur. Tetapi ada yang tidak bersetuju kerana bimbang keselamatan kaum wanita sekiranya tiada perlindungan. Tiba-tiba Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, muncul. Dia marah akan mereka yang menentang kaum wanita untuk turut serta dalam peperangan. Kita sambung lagi insya-Allah bagaimana tindakan Hindun bin Utbah tu, bagaimana tindakan Abu Sufyan tu dalam mengatur satu peperangan yang untuk menyerang kaum muslimin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, salam maghrib semua. Mudah-mudahan kita sejarah yang kita baca ni menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu kekuatan bagi kita, semangat bagi kita, di mana bila kita baca ini, di mana sesuatu perkara tak akan berlaku tanpa perjuangan dan pengorbanan. Jadi Islam disampaikan kepada kita, maksudnya sampai kepada kita melalui perjuangan, daripada perjuangan, pengorbanan, air mata, semualah. Jadi dengan pengorbanan mereka lah, akhirnya Islam Allah sampaikan kepada kita. Kita kena bersyukur, dan hari ini adalah zaman pengakhiran. Kita bukan berada di zaman pertengahan lagi, kita zaman pengakhiran, dan kita haruskan tiupkan semangat yang semangat perjuangan bersama anak-anak bangsa kita, anak-anak generasi yang akan datang, supaya mereka ada semangat juang. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah. Kita sambung lagi sejarah ni. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu tentang Abu Ubaidah penakluk Parsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Radatul Muhibin, Eda Noshima, Zaitun, Osman, sampaikan ya. Sampaikan berita ni kepada anak-anak semua. Jadikan satu sejarah ni menaikkan semangat kita orang Islam, supaya kita tak jadi orang yang takut, lemah, asyik tak berdaya je kan. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Okey, jumpa lagi.